Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini seperti kebiasaan pada hari Jumaat jam 9 malam di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Apa yang dapat saya korelasikan daripada berkisan seketika tadi, kalau kita berbalik kepada prinsip asas jenayah yang mana dikategorikan kepada dua elemen iaitu mens rea dan juga actus reus, yang mana mesti ada niat untuk pelakuan, pelakunya dan juga tindakan jenayah oleh pelaku tersebut. Namun apabila kita bercerita tentang cybercrime ataupun jenayah cyber dan juga jenayah secara dalam talian ini, maka untuk mengenal pasti modus operandi itu menjadi lebih sulit dan juga menjadi lebih sukar kerana sifat cyber ataupun sifat teknologi itu semakin berubah dan semakin berevolusi. Maka bagaimana untuk kita mengesan dan juga menyelamatkan diri kita, malah melindungi diri kita sebagai pengguna secara dalam talian daripada dikesan dan juga diganggu oleh mereka-mereka terlibat dalam jenayah secara dalam talian ini. Untuk bercakap lebih lanjut, Bicara Naratif pada malam ini Abang bersama untuk bersama dengan Komisioner Polis Datuk Muhammad Kamarudin bin Maddin, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Mungkin tajuk yang akan kita bicarakan adalah tentang scam, strategi bantras jenayah penipuan. Tetapi kita ambil gambaran secara lebih menyeluruh dan juga secara lebih meluas. Apa yang dilakukan di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, khususnya di bawah PDRM, ialah untuk membantras sebarang bentuk penipuan dan juga jenayah penipuan secara dalam talian. Mungkin mukadimahnya boleh dikongsikan kepada kita apakah yang dimaksudkan penipuan jenayah dalam talian dan juga fungsi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dalam menangani isu ini. Okey, terima kasih Encik Ismail. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ataupun kita kenali sebagai JSJK telah pun ditubuhkanlah pada tahun 2005. Okay. Meringkap sejarah JSJK ini, sebenarnya bahagian jenayah siasatan jenayah perdagangan ini telah pun diwujudkan sebelum ini. Dan kemudian tu pada tahun 2005 kita tubuhkan sebagai jabatan. Fungsi utamanya ialah untuk menjalankan siasatan penguasaan ke atas kes-kes yang dinamakan sebagai jenayah kolor putih ataupun jenayah komersial lah. Contohnya seperti kes pecah amanah jenayah, tipu, pemalsuan, pelencongan duit, kes-kes kalau dulu kita ada VCD, DVD dan sebagainya lah. Tu kita ada, termasuk juga jenayah cyber. Di dalam berkaitan dengan scam adalah satu bentuk penipuan lah. Bertujuan untuk memperdayakan mangsa untuk tujuan mendapatkan harta dengan curang ataupun harta dengan salah lah. Selalunya harta ini adalah bentuk wang tunai lah. Di Malaysia ini terdapat banyak scam lah. Dan kalau kita melihat dahulu scam ini dilakukan secara bersemuka, iaitu face to face. Tetapi pada tahun 1996, apabila multimedia super koridor ini diwujudkan dan perkembangan ICT dalam negara kita ini makin berkembang. So kalau kita melihat pada peringkat tahun 2000 ke atas, kita dapati scam ini telah pun berubah daripada bersemuka kepada dalam talian. Dan dirancangkan lagi lah dengan ICT yang begitu baik. Kan? Kita punya infrastruktur ICT kita yang begitu baik, sistem perbankan kita yang baik dan sebagainya, yang memudahkan skamer lah. Skamer ni adalah mereka yang melakukan penipuan ini untuk melaksanakan atau melakukan aktiviti scam ini. Di negara kita ini, kalau kita melihat banyak scam lah. Tapi yang paling ketara ataupun yang paling terkenal sekali adalah, yang pertamanya adalah Macau scam. Macau scam ni kita ambil nama Macau tu sebab peringkat awalnya scam ini bermula dengan penipuan tentang hadiah ataupun reward daripada aktiviti perjudian di Macau. Mangsa yang biasanya ditipu ni mereka-mereka yang dikatakan menang loteri, menang hadiah dan sebagainya bermula daripada Macau. Dan kemudian tu mangsa yang kemudian tu yang terpedaya ni lepas tu bayar dan sebagainya, duit hadiah tak diperoleh dan sebagainya lah. Dan kemudian ini scam ini berubah. Daripada sebagai hadiah, sekarang ni dia telah berubah di mana menjadikan isu ataupun emosi
Ketakutan sebagai salah satu elemen dalam menipu atau berberdaya mangsa ni. So mangsa yang menerima panggilan ni biasanya akan bermula lah dengan penerimaan barang daripada agensi-agensi seperti pejabat pos dan sebagainya, dan kemudian itu akan ditakut-takutkanlah dengan pengubahan wang haram dan sebagainya lah. Apa yang terdapat dalam bungkusan yang diterima itu. Di mangsa yang terberdaya ini yang akan merasa takut dan akan bertindak mengikut apa yang diarahkan oleh skamer ini. Okay? Dan kita ada 1-2 kes yang mana mangsa telah kerugian sampai 10 juta ringgit. Wow. Jumlah yang agak besar lah untuk individu. Di komersial ni sebenarnya kalau kerugian berjuta tu selalunya melibatkan syarikat. Tapi untuk melibatkan individu ni jarang berlaku. Tapi dalam kes ini mangsa kerugian hampir 10 juta. Mangsa yang ketakutan ini telah pun membuat transaksi perbankan ke dalam hampir 20 akaun yang diarahkan oleh skamer ni. Dan akhirnya mangsa tahu apabila duit dah habis, dan bila dia semak balik tanya kawan-kawan baru dia tahu dia jadi mangsa lah. Itu antara scam yang kedua yang ada yang kerap dilaporkan kepada pihak polis ialah apa yang kita namakan sebagai pinjaman tak wujud. Ini adalah satu scam bermula daripada mangsa yang berkeinginan untuk nak meminjam wang. Terdesak dan sebagainya. Tetapi mereka ni tak pergi kepada institusi yang sepatutnya lah. Kan? Tapi nak ambil jalan mudah, mereka ni selalunya akan melihat dalam media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram dan sebagainya lah, untuk buat pinjaman. So, mangsa yang hendak buat pinjaman ini biasanya akan diminta untuk meninggalkan kontak nombor dia kepada dalam Facebook yang berkenaan. So mangsa ni kemudian akan menerima panggilan dan kemudian itu mangsa akan diminta lah, biasanya akan diminta untuk screen ataupun hantar dia punya IC number dia, penyata bank, penyata gaji dan sebagainya bagi tujuan untuk buat pinjaman lah. So, selepas itulah mangsa akan diminta untuk buat bayaran macam-macam lah. Bayaran guaman, duty stamp dan sebagainya, sehinggalah sampai kadang-kadang tak masuk akal juga. Sebab kadang berlaku nak pinjam 50,000 je. Tetapi mangsa ni telah pun bank in kepada sindiket ni, scammer ni, sampai hampir 70-80,000. So, lebih daripada apa yang dia nak pinjam. Tapi itulah mangsa ni akhirnya akan sedar dia kena tipu apabila dia tak menerima duit yang sepatutnya dia terima tu lah. Yang seterusnya kita ada juga scam yang kita pelaburan ni. Pelaburan yang haram ni, yang tidak mendapat lesen ataupun permit daripada pihak Security Commission SC. Mereka-mereka ni akan biasanya pelaburan ini akan menjanjikan pulangan yang tinggi lah dalam masa yang singkat. So dia biasanya kadang-kadang menggunakan sebagai platform emas, kripto dan sebagainya untuk meyakinkan mangsa ni untuk buat pelaburan. So mangsa yang biasanya akan ditunjukkanlah oleh skamer ni gaya hidup yang mewah lah. Jadi dia akan tengok pakai kereta mewah, duit dan sebagainya. So mangsa ni akan buat pelaburan lah. Melabur, mula sebasa ni akan melabur jumlah yang sedikit dulu. Dan kemudian tu akan dapat pulangan. Biasanya ni dia akan dapat pulangan awal tu. Dan kemudian tu pelabur ni akan buat tambahan lah. Kan dah seronok kan. Masuk 2,000, dapat dalam tempoh seminggu mungkin 500 dan sebagainya. Macam MLM dulu. Sama. Dah seronok kan. Bila seronok tu apa lagi? Tambah. Masuk lagi. Tambah. Bila yang tambah tu akhirnya tak adalah. Tak dapat. Dan barulah mereka ni akan buat laporan polis kepada kita lah. Apabila mereka tahu mereka telah ditipu dan sebagainya. Selain daripada itu juga kes-kes scam yang along dan sebagainya lah yang ada. Kemudian tu tak tinggal juga tentang love scam ni. Ini love scam ni saya ingat
lama dah ni. Cari jodoh. Dah saya ingat kalau dah hampir 10 tahun dah benda ni ada, tapi masih lagi berlaku. Ini percintaan maya ni. Kalau kita namakan dulu Casanova Maya. Di mana mangsa yang bercinta ni biasanya akan melihat skamer ni menggunakan profil yang menarik lah. Orang yang handsome kan, macam Encik Ismail dan sebagainya akan diletakkan sebagai itu, dan juga dia punya profession yang bagus lah, kerana engineer dan sebagainya. So mangsa yang kemudian ni mungkin dah rasa jatuh cinta ke, dah rasa mesra dan sebagainya, dan kemudian tu berlakulah di mana skamer ni akan membuat pinjaman wang. Biasanya dia mula dengan pinjaman wang lah. Dia ada masalah mak sakit ke, ada masalah perniagaan dan sebagainya. Dan ataupun mereka ni akan sebagai tanda cinta, biasanya dia akan kata okey, skamer ni akan kata dia akan hantar barang kemas, duit dan sebagainya. Dan kemudian tu mangsa yang seronok ni akan nak terima hadiah ni, akhirnya akan dapat panggilan mengatakan ada masalah di custom dan sebagainya dan perlu buat bayaran. So bayaran inilah yang kemudian ni sebenarnya adalah tak ada pun. Kan, urusan tu pun tak wujud. Projek-projek pun tak ada. Memang semata-mata untuk menipu lah. Katanya demi cinta lautan api sanggup diredah. Datuk. Itu pengorbanan dilakukan. Tetapi kalau dilihatkan kepada kategori jenayah yang dikabarkan oleh Datuk tadi, modus operandinya adalah untuk mendapatkan terlebih dahulu data-data kepada mangsa ataupun suspek ataupun mungkin orang yang boleh dianggap sebagai mudah untuk dimangsakan oleh pemangsa tersebut. Jadi dalam hal ini bagaimana seseorang individu itu harus menjaga keselamatan identiti dan juga keselamatan pengenalannya supaya tidak mudah untuk didagangkan atau tidak mudah untuk dijual supaya menjadi mangsa kepada modus operandi jenayah seperti ini? Kita selalulah mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hatilah. Terutamanya dalam mendedahkan maklumat-maklumat sulit ini dalam media sosial lah. Kerana siasatan yang kita jalankan, di mana kita pernah buat satu serbuan tangkapan lah, dan kita dapati modus operandi sindiket ini ialah membuat panggilan secara rambang. Dia mula dengan rambang, because dia tak ada maklumat. Apabila dia buat panggilan dengan rambang, dan individu yang menjawab itu, kalau dia akan minta nama ataupun IC, dengan nama dan IC yang ada ini, mereka mempunyai satu data, data center ataupun kita panggilkan sebagai pusat data, di mana dalam pusat data itu mengandungi semua maklumat-maklumat yang diperolehi oleh mereka. Secara tidak sah ataupun secara sah lah. Kita percaya bahawa sindiket ini dia bersekongkol dengan sindiket-sindiket yang lain lah. Contohnya macam hackers yang di luar tu yang telah menggodam data-data ini dan kemudian tu mengumpulkan data-data ini dalam satu pusat data. So kalau dia buat panggilan, bila kita letakkan nama kita ataupun IC kita, secara automatik dia akan ada maklumat kita dalam call center. Kita namakan dia sebagai call center. So daripada maklumat tersebutlah, dan dia akan meyakinkan kita bahawa dia adalah orang yang sepatutnya lah. Kalau dia katakan dia buat panggilan itu sebagai pihak polis, sebagai pegawai polis, dia akan menerangkan ataupun memberitahu nama kita, alamat kita, keluarga kita dan sebagainya. So mangsa yang menerima panggilan ini akan percayalah bahawa kerana maklumat-maklumat itu tepat sekali. Dan seterusnya lah, setelah mangsa percaya, biasanya mangsa ni akan menurut sajalah apa juga yang diarahkan oleh sindiket ini. So kita berhati-hatilah untuk apa juga maklumat-maklumat yang sulit ini supaya tidak didedahkan di dalam apa juga bentuk media sosial lah. Kerana ianya tidak bila kita dah dedahkan tu, sukar untuk kita nak jaga dia. Jadi boleh terlepas kepada anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab ini. Baik Datuk, kita akan sambung perbincangan kita seketika nanti. Semuanya kita berjeda seketika dan kembali dalam Bicara Naratif.
Masuk kembali dalam bicara naratif, jenayah komersial ataupun jenayah secara dalam talian, modus operandinya itu tidak nampak dek mata kasar tetapi ia tetap berlaku dan telah pun mengakibatkan kerugian besar kepada mangsa-mangsa yang telah pun terjejas disebabkan oleh jenayah komersial ataupun jenayah scam ini. Untuk bercakap lebih lanjut, saya masih lagi bersama dengan Komisioner Polis Datuk Muhammad Kamaluddin bin Madin, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Datuk, seketika tadi kita sudah pun bercakap tentang beberapa kategori jenayah komersial ataupun jenayah dalam talian yang banyak dilaksanakan oleh pesalah-pesalah ataupun penjenayah ini. Cumanya dari segi gambaran kes ataupun statistik terkini, keseriusan masalah itu yang berlaku dalam negara kita, apa yang boleh digambarkan tahap masalah yang berada dalam negara buat masa ini? Daripada statistik yang saya kumpulkan, daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2020, kita dapati bahawa jenayah ini meningkat. Kalau kita tengok jenayah e-dagang ni atau penipuan belian barang ni, kalau kita tengok tahun 2019 ada lebih kurang 3,500 kes yang dilaporkan kepada kita, tetapi pada tahun 2020 ni telah meningkat kepada 5,800. So peningkatan yang agak ketara jugalah, dalam lebih daripada 2,000 kes. Di mana pinjaman tak wujud juga dipati ada meningkat. Iaitu daripada tahun 2019 kita ada lebih kurang dalam 5,035 kes, berbanding dengan tahun 2020 kita ada 5,700. Dan kes Makau ni, penipuan dalam talian ni, yang ni ada penurunan sikitlah daripada tahun 2019-2020. Love scam kita dapati meningkat, dan juga pelaburan lah. Pelaburan ni kalau kita tengok tahun 2019 ada 966 saja. Tapi kita tengok pada tahun 2020 ni sudah meningkat sampai 1,672. Agak peningkatannya agak ketara jugalah. Dan juga dari sekali tengok daripada segi kerugian pun meningkat juga. Kalau kita tengok kerugian, kalau e-dagang tu daripada tahun 2019 kita ada 28 juta. Dan tahun 2020 kita ada lebih kurang 41 juta kerugian yang dilaporkan lah. Dan pinjaman tak wujud daripada 48,4 juta daripada tahun 2019 telah meningkat pada 61,9 juta. Jumlah yang agak besar, sebab ini merupakan kerugian individu. Bukan kerugian syarikat. Individu maknanya duit secara peribadi lah, milik mangsa. Makau daripada tahun 2019 ada 121 juta kepada 172 juta. Dan love scam menurun daripada 78 kepada 58. Pelaburan pun menurun daripada 220 kepada 183 juta. Tapi keseluruhannya saya dapati meningkatlah. Daripada setahun ke setahun lah, daripada tahun 2018, 2019 dan 2020 lah. Datuk, kalau kita lihatkan kepada taburan data, walaupun e-dagang mencatatkan jumlah laporan kes yang paling tinggi, tetapi jumlah kerugiannya itu adalah antara yang terendah berbanding kepada modus operandi kes-kes jenayah yang dilaporkan. Yang mencatatkan jumlah kerugian paling tinggi adalah jenayah berbentuk kerugian dari segi pelaburan. Jadi dalam hal ini kita sedia maklum, modus operandinya adalah melibatkan apabila seseorang itu mula untuk ditipu, untuk melabur, mungkin dalam jumlah yang sedikit, kemudian dipujuk rayu dengan jumlah yang semakin banyak untuk menghasilkan pulangan yang lebih banyak. Jadi bagaimana sebenarnya kaedah-kaedah penipuan yang dilaksanakan oleh penjenayah-penjenayah bagi modus operandi untuk pelaburan ini, Datuk? Pelaburan ini sebenarnya penipuan ini dilakukan dengan macam mana saya sebut tadi lah, bahawa mereka akan menggunakan contohnya macam emas, kripto dan sebagainya sebagai bahan ataupun aset ataupun benda untuk menarik minat pelabur. Pelabur yang berminat ini biasanya sindiket ini dalam satu ataupun dua kes yang kita siasat, mereka ini mewujudkan sistem mereka sendiri. Bagi menggambarkan kepada mangsa ini bahawa mereka mendapat keuntungan. So apabila maksudnya sistem contohnya macam kripto, mereka bangunkan sistem mereka sendiri, seolah-olah kripto yang ditunjukkan kepada mangsa itu adalah sistem ataupun jual beli yang sebenar yang berlaku. Sebenarnya tak. Sebenarnya sistem itu dikawal oleh sindiket itu sendiri. So mangsa yang buat pelaburan ini biasanya akan buat pelaburan dan akan ditunjukkan keuntungan yang mereka boleh. Apabila mereka melihat keuntungan itu, dan tapi biasanya keuntungan tak boleh dikeluarkan. Mereka ini perlu melabur lah dan sebagainya. Sehinggalah pada satu ketika
mereka tak boleh akses lagi sistem yang berkenaan, contohnya. So apabila mereka tak boleh akses lagi, barulah mereka sedar bahawa mereka telah pun ditipu. Okey. Lepas tu kita melihat kadang-kadang dalam salah satu bentuk pelaburan tu mangsanya sampai beratus orang. Okey. Sebab bila buat pelaburan ini biasanya dia akan buat promosi lah. Promosi daripada melalui WhatsApp, melalui media sosial, melalui mulut ke mulut dan sebagainya. So jumlah tu agak besar dan jumlah yang melabur juga kadang-kadang yang agak besar juga. Okey. Jumlah pelabur dan jumlah pelaburan yang dimasukkan. Itu yang menyebabkan kita tengok kerugian tu sampai 183 juta untuk tahun 2020 dan pada tahun 2019 220.9 juta. Okey. Saya teringat pernah terbaca satu laporan akhbar dan juga pembongkaran oleh akhbar-akhbar tempatan di mana melibatkan jumlah kerugian ini mensasarkan kepada mereka yang mempunyai wang-wang persaraan yang baru sahaja menerima wang persaraan, wang KWSP dan sebagainya dalam satu jumlah yang banyak. Maka ini digambarkan sebagai antara kategori yang menjadi sasaran mudah untuk mendapatkan jumlah pelaburan yang banyak bagi penjenayah-penjenayah ini. Dalam hal ini, adakah kategori kepada bidang pekerjaan dan juga kategori kepada jumlah simpanan para mangsa itu juga menjadi salah satu daripada modus operandi sasaran untuk penjenayah ini? Kajian yang kita buat sebenarnya untuk pelaburan ni tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahawa mereka yang ada duit dan sebagainya lah. Biasanya mereka ni akan buat promosi dan mereka yang ada duit ni ataupun mereka ada duit lebihan ini yang akan biasanya dia akan melabur lah. Kerana mereka yang melabur ini biasanya mereka nak untung yang cepat. Untung cepat dan dividen yang besar. Itu yang tarikan yang utama lah. Dan biasanya pelabur-pelabur ini akan diberikan dividen yang tetap. Contohnya pulangan yang tetap lah. Contohnya 100, katakan 30%. 30% dalam tempoh 3 bulan. So maknanya kalau pelaburan biasa tak mampu. Tak mungkin dapat. Kerana pelaburan ni biasanya dia turun naik dari segi pulangan tu, dividennya dan sebagainya. Tapi dalam kes-kes pelaburan ni biasanya dia akan tetapkan jumlah pulangan tu. Dividen yang akan diberikan kepada pelabur. So pelabur yang tertarik ini, bayangkanlah kalau dalam tempoh 1 bulan contohnya pulangan sampai dividen 30% daripada jumlah pelaburan yang dibuat. Itu agak tinggi sebenarnya. Sebab itulah mereka-mereka yang tertarik ini sejak akan buat pelaburan lah. Dan mereka yang melabur di peringkat awal itu akan dapat. Dia macam Ponzi scheme lah. Ataupun Pak Mantelo dulu yang kita biasa dengar kan. So sebenarnya duit yang dibayar kepada pelabur tu adalah duit pelabur itu sendiri. Kerana mereka buat pelaburan, duit mereka itu digunakan untuk bayar. Dan juga sehinggalah biasanya kalau Ponzi ataupun Pak Mantelo ni dia ikut skim piramid kan. Apabila selagi dasarnya ataupun ada pelabur baru, pelaburan ini akan terus berjalan lah. Sehinggalah tidak ada pelabur baru dan barulah dalam skim ini biasanya akan lumpuh lah. Sebab tidak ada lagi duit-duit baru yang masuk untuk nak dibayar kepada para pelabur ni. Dalam jenayah transaksi secara dalam talian itu sudah pasti para mangsa akan melakukan transaksi itu secara rela hati ataupun secara sukarela untuk melakukan transaksi dan memindahkan sejumlah amount daripada amount simpanannya kepada amount mungkin scammer ataupun penjenayah tersebut. Maka dalam perihal jenayah, adakah itu merupakan salah satu daripada jalan keluar untuk penjenayah ini dengan mengatakan itu dilakukan secara sukarela, itu dilakukan secara transaksi mengikut kepada kerelaan mangsa itu sendiri. Jadi dalam hal ini amat sukar untuk menyabitkan mereka dengan kesalahan-kesalahan penipuan dan juga kesalahan-kesalahan seperti dalam talian yang disebutkan. Untuk kes-kes penipuan ini, apa yang pihak polis perlu adalah untuk membuktikan. Pertamanya ada unsur perdaya dalam tu. Pertama ada unsur perdaya, kedua ada untung rugi. Dalam kes pelaburan ini, apa yang kita akan buktikan biasanya adalah pada pelaburan itu wujud atau tidak. Kalau contohnya macam pelaburan, satu pelaburan melibatkan projek, contohlah projek untuk sesuatu pokok buah-buahan dan sebagainya, kita akan melihat pada projek itu wujud atau tidak. Biasanya pelaburan macam ini tidak ada. Tidak ada sebarang pelaburan yang dibuat pun. Kerana skim macam saya sebutkan tadi sebenarnya tak wujud pun. Mereka ni cuma hanya main money game dia, duit-duit dalam tu dipusing-pusingkan dan tidak ada sebarang pelaburan pun yang dibuat sebenarnya kepada sesuatu produk yang berkenaan. Contoh macam emas tadi tu, sebenarnya tidak wujud pun pelaburan emas tu. So kita akan buktikan
bahawa pelaburan itu tidak wujud dan terdapat transaksi duit yang dimasukkan ke dalam akaun-akaun scammer ini. Dan sebab tu kita dalam kes-kes begini apa kita perlu ialah mangsa ini perlu menyimpan bukti-bukti ini. Bukti kemasukan duit, kalau ada promosi, perjanjian dan sebagainya, benda-benda perlu disimpan untuk dijadikan sebagai bukti semasa siasatan kita dan juga semasa pendakwaan di mahkamah jika bahan bukti yang ada itu mencukupi untuk kita tuduh dia di mahkamah. Apa peluang untuk duit yang sudah diserahkan itu untuk dikembalikan semula kepada para mangsa? Kita mempunyai unit yang dinamakan unit AMLA, unit perubahan wang haram. Biasanya dalam kes-kes yang melibatkan kerugian sebegini, kita akan minta unit AMLA ini untuk buka kertas siasatan lah. Dan kita akan buat asset tracing termasuk duit, harta dan sebagainya lah. Dan seandainya duit itu masih ada lagi dan pihak pelabur ini boleh ada hak lah untuk buat tuntutan semula. Tapi ia bergantung pada mahkamah lah. Kepada berapa persen duit itu akan dikembalikan. Itu pun kalau kita dapat rampasan duit dan juga harta-harta lain lah. Tapi dalam kes-kes pelaburan kadang-kadang tu duit tu kita dah tak jumpa lagi. Kebanyakan mereka ni telah pun alihkan duit itu, pindahkan ke tempat lain dan sebagainya, dan agak sukar. Terutamanya kalau mereka ini tidak menggunakan sistem perbankan yang biasa. Dia orang buat keluar duit dalam bentuk tunai dan sebagainya, dan agak sukar untuk kita nak buat tracing duit yang berkenaan. Okey. Sebentar nanti Datuk mungkin kita akan memperjelaskan bagaimana kaedah-kaedah penyamaran yang selalu dilakukan oleh pemangsa-pemangsa ataupun penjenayah secara dalam talian ini untuk menipu mangsa-mangsa bagi jenayah dalam talian. Semuanya seketika nanti kita akan berjeda dan kembali dalam Bicara Naratif. Ya, sudah pasti jenayah scam ataupun jenayah secara dalam talian ini menggunakan pelbagai modus operandi antara penyamaran dan juga menggunakan identiti dan juga pengenalan mangsa untuk membolehkan modus operandi mereka mencapai kepada objektif jenayah mereka tersebut. Cuma persoalannya Datuk, apabila kita bercerita tentang apa yang dilakukan oleh pihak JSJK dalam memastikan agar pertama peringkat untuk pencegahan dan kedua apabila laporan itu dibuat, apakah yang dilakukan oleh pihak JSJK khususnya dalam proses siasatan dan juga menyelesaikan setiap laporan yang diterima? Bagi mementras scam ini daripada terus bola luasa, pihak jabatan JSJK telah pun merangka beberapa strategi lah. Antara strategi yang kita rangka, yang pertamanya kita sekarang ini bergerak dalam bentuk lebih proaktif, di mana saya mempunyai satu unit yang akan memantau media sosial ini setiap hari. Ya, contohnya macam dalam scam pinjaman tak wujud. Biasanya promosi-promosi ini akan dibuat melalui Facebook, Instagram dan sebagainya lah. So unit ini akan memantau setiap hari promosi-promosi ini. Dan kemudian itu apabila kita dapati promosi-promosi yang dibuat ini adalah promosi yang haram, tidak ada permit dan sebagainya, tidak dapat kelulusan daripada bank negara dan sebagainya, kita akan memohon kepada pihak telco untuk kita sekat promosi-promosi ini. Kalau melibatkan laman web lah, kalau melibatkan contoh macam Facebook dan sebagainya, kita punya hubungan baik dengan Facebook, dan kita akan minta Facebook untuk remove ataupun downkan iklan-iklan yang ada ini. Dan seterusnya strategi yang kedua ialah kita memperketatkan lagi penguasaan dan juga siasatan kita. Aspek penguasaan ini untuk makluman orang semua, kita telah pun bertindak secara proaktif mengesan dan juga kita menumpaskan call center yang ada ini. Untuk tahun ini saja kita telah berjaya, tahun 2020-2021 ini hampir lebih kurang 60 call center ini yang telah berjaya kita tumpaskan. Kita telah buat tangkapan hampir lebih kurang dekat 400 orang mereka-mereka yang bekerja dalam call center ini. Untuk siasatan juga sekarang ini kita memperketatkan lagi. Siasatan-siasatan kita ini kita telah pun
melantik pegawai-pegawai daripada ibu pejabat untuk memantau kesihatan-kesihatan ke atas sini, dan kita akan buat bentuk dalam bentuk yang lebih teamwork punya. Kita akan panggil IP-IP yang terlibat ni, kesihatan yang terlibat ni, supaya kesihatan-kesihatan dijalankan ni kita dapat bahan bukti yang tepat supaya kita boleh menuduh mereka-mereka yang terlibat ini. Kita juga mengadakan kerjasama erat dengan agensi-agensi lain. Contohnya seperti Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pihak telco sendiri. Bagi membolehkan kita untuk mendapatkan lebih banyak kerjasama daripada mereka lah. Contohnya macam daripada pihak telco sendiri, kita telah pun dapat kerjasama bagi menyekat panggilan-panggilan ni. Di mana panggilan-panggilan yang datang daripada luar negara ini, kalau mereka menggunakan nombor-nombor, number yang dalam negara ini, panggilan itu akan disekat. Mereka maknanya mangsa ataupun orang ramai tak akan menerima panggilan-panggilan ini daripada nombor-nombor yang lokal tapi datang daripada luar negara. Dengan Bank Negara juga kita sedang mewujudkan satu sistem permohonan untuk untuk bagi kita melihat ataupun menyemak akaun-akaun ini secara digital. Kita telah wujudkan sistem itu, dan sekarang ini permohonan-permohonan daripada program penyiasat saya tidak lagi menggunakan secara manual. Semua dilakukan dalam bentuk sistem, dan insya-Allah ia ini akan mempercepatkan lagi lah proses-proses kelulusan permohonan-permohonan untuk menyemak akaun-akaun yang terlibat ini. Dari aspek lain, kita juga sedang meningkatkan kempen pencegahan kita. Sekarang ni kita dah ada Facebook kita sendiri, JSJK PDRM. So dalam Facebook ini kita akan masukkan, kita telah pun memasukkan lah elemen-elemen apa juga modus operandi skema-skema ini, scam-scam yang ada ini, bagi membolehkan orang ramai tahu bentuk-bentuk skema yang ada ini, bentuk-bentuk scam yang ada ini, supaya mereka ni dapat ilmu, informasi supaya mereka tidak jadi mangsa lah. Kita juga menggunakan media cetak dan media elektronik lah untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan skema ini. So kita haraplah dengan strategi yang saya buat ini, yang pihak JSJK buat ini, kita dapat mengurangkan lagi lah jumlah scam yang ada dalam negara kita, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau dikongsikan tadi tips bagi mengelak sebarang penipuan secara dalam talian. Cumanya Datuk, apabila disebutkan tentang nilai kerugian saban tahun ada berlaku peningkatan dan juga penurunan, ia digambarkan sebagai jenayah ini sudah menjadi seperti satu kartel perniagaan. Makanya tidak akan tumbuh seperti cendawan selepas hujan kalau sekiranya tidak ada mangsa yang dijadikan mangsa. Maka apabila satu pihak tertangkap, akan wujud lagi satu pihak yang terus menggunakan modus operandi yang sama dengan wajah yang berlainan untuk melaksanakan jenayah scam ini. Jadi persoalannya, apabila tangkapan itu berlaku, kehendaknya adalah untuk kita menangkap dalang di sebaliknya. Kalau dalam isu Makau scam itu, kita mengharapkan dalang ataupun jerung besarnya itu ditangkap. Jadi dalam urusan untuk menangkap punca dan juga dalang di sebaliknya itu, apa yang sedang diusahakan oleh pihak JSJK? Berkaitan dengan penipuan dalam talian ini, adalah satu bentuk penipuan yang berisiko rendah sebenarnya. Sebab mereka-mereka yang terlibat ini biasanya boleh menyembunyikan identiti. Kerana mereka boleh buat panggilan dan sebagainya itu, biasanya mereka ini akan menggunakan nombor-nombor yang didaftarkan atas nama orang lain dan sebagainya lah. Dan kita sedang berusaha bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkannya berdasarkan dalam bentuk money trail. Biasanya kalau untuk panggilan ini kita sukar sikit sebab teknologi yang ada ini. Tetapi kalau melalui duit-duit yang digunakan oleh yang dimasukkan oleh mangsa ini, dan biasanya kita akan berjaya lah untuk mengesan siapa sebenarnya yang terakhir yang mendapat benefit daripada duit-duit yang telah pun dimasukkan. InsyaAllah kita dalam proses, dan kita dah ada satu kejayaan lah, dan kita akan meneruskan tindakan tersebutlah. Itulah dia dalam usaha untuk memutuskan rantaian kepada pelakuan jenayah ini, usaha dan juga sokongan masyarakat. Selagi mana masih ada individu dalam kalangan masyarakat ditipu, maka selagi itu perniagaan dan juga penipuan seperti ini akan berkembang dan juga membiak. Jadi dalam perihal ini, mungkin perkara pertama yang perlu digagaskan adalah kesedaran kepada masyarakat dulu, Datuk. Saya bersetuju dengan statement tersebut, kerana masyarakat yang berinformasi ini akan mempunyai jati diri yang lebih tinggi
Ya. Mereka ni perlu diberikan maklumat yang secukupnya. Dan untuk itulah yang saya sebutkan tadi bahawa kita sedang menggerakkan kempen yang lebih meluas lagi. Ya. Ya, dengan ceramah-ceramah yang kita akan adakan dan telah pun kita adakan di masjid, di sekolah, di pusat-pusat tempat-tempat yang tertentu tu, bagi membolehkan orang ramai tahu berkaitan dengan skam ini. Okay? Dengan pengetahuan yang ada ini, kita harap mereka dapat mengelakkan diri lah, dari menjadi mangsa daripada skam inilah. InsyaAllah itu satu perkongsian baik juga. Datuk, sekali lagi kita akan berjeda seketika untuk kita menyambung perbualan dan juga perbincangan kita. Sudah pasti selepas ini kita akan bercakap lebih lanjut tentang bagaimana untuk memastikan masalah ini dapat ditangani sehingga ke peringkat akar umbi. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Ya, Bicara Naratif pada malam ini bercerita tentang skam strategi banteras jenayah. Sudah pastinya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial adalah jabatan yang bertanggungjawabkan dalam menangani isu-isu ini dan juga memberi kesedaran tentang isu-isu penipuan secara dalam talian. Datuk, tadi kita bercerita tentang apa yang dilakukan oleh pihak JSJK. Sudah pasti ada beberapa capaian yang boleh dilaksanakan dan juga boleh dicapai oleh masyarakat, khususnya laman Facebook JSJK, portal Semak Mula dan juga CCID Scam Response Center yang memberikan ruang untuk sebarang bentuk aduan, mendapatkan informasi dan juga maklumat lanjut tentang modus operandi dan kategori jenayah dalam talian ini. Kongsikan, Datuk, dan juga terangkan secara terperinci berkenaan apa yang digagaskan oleh pihak JSJK. Jabatan JSJK telah pun menggorak langkah lah, bagi membolehkan masyarakat mendapat lebih informasi. Salah satu langkah yang kita ambil adalah kita mewujudkan satu apa yang kita namakan sebagai Semak Mule. Semak Mule ni adalah satu aplikasi yang kita bangunkan, di mana dalam aplikasi ini kita menyimpan semua akaun-akaun yang terlibat di dalam aktiviti penipuan ini. So setakat ini kita ada lebih kurang 90,000 akaun yang kita namakan sebagai mule account. So dengan adanya Semak Mule ini, apa yang kita harapkan ialah kepada orang ramai, apabila mereka ini hendak melakukan transaksi, terutamanya secara online, ke atas sesuatu yang mereka tak pasti, contohnya macam pembelian barang dan sebagainya, saya syorkan atau saya galakkan mereka ini melakukan semakan di dalam aplikasi itu dulu. Dengan mereka perlu memasukkan nombor akaun ataupun nombor telefon yang mereka terima. So seandainya nombor akaun ataupun nombor telefon itu pernah terlibat dalam aktiviti penipuan sebelum ini, maka dia akan menunjukkan dalam sistem itu apakah ada rekod. So bila ada rekod itu, maksudnya bahawa akaun itu pernah digunakan dalam aktiviti penipuan sebelum ini. So dengan itu kita mengharapkan orang ramai supaya tidak meneruskan transaksi yang berkenaan lah, dan supaya mereka tidak jadi mangsa kepada aktiviti penipuan ini. Yang seterusnya, kita juga telah menubuhkan pusat gerakan, apa yang kita namakan sebagai CCID Response Center. Ini adalah disebabkan kita melihat apabila mangsa menerima panggilan, contohnya dalam kes-kes seperti Macau Scam ataupun pinjaman tak wujud ini. Mangsa-mangsa yang apabila merasa curiga dengan panggilan-panggilan ini dan memerlukan pengesahan. Pengesahan adakah betul mereka ini ataupun mereka ini telah jadi mangsa ataupun dan sebagainya, mereka boleh menelefon kita punya CCID Response Center. Kita ada dua nombor yang kita sediakan, 0326101559 dan 0326101599. Pusat gerakan ini beroperasi daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam. So siapa-siapa pun boleh buat panggilan dan minta nasihat daripada pegawai kita yang bertugas di sana. Dan seandainya macam mana yang ni, jika seandainya transaksi telah pun berlaku, kita harapkan mangsa akan memaklumkan kepada pusat gerakan kita, tindakan segera boleh diambil, di mana kita boleh minta pihak bank untuk menyekat transaksi yang berkenaan lah. So, dan kita berharap dengan tindakan pantas ini kita dapat menyelamatkan duit-duit yang telah pun ditransfer
ataupun dipindahkan ke akaun-akaun scammer ini. Ya. Datuk, satu lagi peringatan, mungkin ramai yang tertanya-tanya kerana beberapa panggilan telefon yang selalu diterima oleh mangsa mengaku sebagai pegawai tinggi kerajaan, mengaku sebagai pegawai polis, malah mengaku sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri, dan juga beberapa pengakuan yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah ini untuk menakut-nakutkan ataupun scaremongering kepada mangsa tersebut. Jadi dalam perihal ini mungkin disebabkan keterdesakan dan disebabkan rasa takut itu, maka menurut saja perintah seperti yang dilaksanakan ataupun diarahkan oleh penjenayah. Dalam perihal ini, apa sebenarnya yang perlu diketahui tentang satu-satu perintah undang-undang yang hanya akan dikeluarkan oleh pihak PDRM ataupun pihak mahkamah maupun pihak-pihak berkuasa yang lain? Dalam perkara ini, kita telah pun mengingatkan beberapa kali lah. Pertamanya, pihak polis tidak pernah melakukan ataupun mengarahkan sesuatu tindakan melalui panggilan telefon. Baik. Seandainya ada perkara-perkara yang diperlukan, biasanya mereka ini akan diminta untuk pergi ke balai ataupun ke ibu pejabat polis daerah yang berkaitan untuk tindakan susulan. Tidak pernah pihak polis atau agensi-agensi lain sebenarnya untuk mengarahkan, terutamanya untuk memindahkan duit. Memindahkan duit kepada satu akaun yang dikatakan selamatlah. Tidak pernah wujud sebenarnya akaun-akaun yang berkenaan. Sebab itulah dalam perkara ini, apa yang kita harapkan rakyat, orang ramai untuk menjadi be smart lah. Itulah satu cogan kata kita sebenarnya. Kita cuba nak ketengahkan. Sebenarnya kita pun dah ketengahkan lama dah. Be smart ni maksudnya kita nak rakyat jadi bijaksana. Dalam menilai sesuatu perkara yang berkenaan. Sebab kadang-kadang tu kita dapati mangsa ni bukanlah mereka yang tidak ada pendidikan. Mereka ni kadang-kadang tu profession pun yang bagus-bagus. Tapi kerana perasaan panik, takut dan sebagainya, mereka tidak dapat berfikiran secara waras. Itu kita mengharapkanlah bahawa masyarakat kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai sesuatu perkara. Mereka perlu ambil tahu tentang scam-scam yang ada dalam negara kita ini dengan melihat ataupun dalam mungkin boleh melawat Facebook kita dan sebagainya, ataupun mereka boleh membaca dalam mana-mana artikel yang lain lah. Dan seterusnya, perbankan online ni, kita dapati dalam banyak isu kes yang terlibat ini, kita dapati mangsa ni tidak begitu faham tentang perbankan secara online ni. Di mana dalam perbankan secara online ini, security yang kita ada ialah satu, kita punya user ID. Satu, kita punya password. Mungkin boleh pakai facial dan sebagainya lah. Tapi yang penting ialah apa yang kita namakan sebagai TAC ataupun OTP. Itu adalah satu password yang diberi oleh pihak bank untuk second layer punya protection, security. Maknanya kalau kita terlepas dua-dua tu, ada lagi satu. Yang mana pihak bank bekalkan kepada kita untuk menyelamatkan transaksi yang tidak dibenarkan ini. Tapi dalam kes-kes yang berlaku ni, mungkin mereka tak faham apa kegunaan TAC ini, ataupun mereka mungkin tidak begitu ambil berat dan sebagainya. So, TAC yang ada ni pun dibekalkan, di-forwardkan ataupun diberikan kepada scammer. Dalam satu kes yang terkini, kita dapati apa yang berlaku, mangsa telah diarahkan untuk membuka satu akaun. Dan apabila dalam pembukaan akaun tersebut, user ID, password, telefon number yang sepatutnya dimasukkan dalam semasa pembukaan itu telah menggunakan apa yang pihak scammer bagi. So maknanya kita ada peti besi kat rumah, kat mana-mana, tapi kunci dia kita bagi kepada orang. So seolah-olah tak gunalah peti besi kita pun. Sebab segala-galanya dah ada pada orang tu. Sama juga macam kes ini. Kalau ada user ID, password dia kita serahkan kepada scammer. Dia punya nombor telefon yang sepatutnya sebagai security yang terakhir pun kita letakkan nombor telefon scammer. So apa lagi yang kita ada, as good as sistem tu ataupun akaun itu bukan milik kita lagi. Walaupun namanya atas nama kita. Itulah risiko yang perlu ditanggung kalau sekiranya kita ingin melaksanakan transaksi dalam talian. Sebab itu masyarakat perlu sentiasa berhati-hati. Terima kasih diucapkan kepada Komisioner Polis Datuk Muhammad Kamarudin bin Maddin, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jurnal Komunikasi Bukit Aman, dan juga terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia atas kesudahan untuk perkongsian tentang topik pada malam ini, scam, strategi bantuan jenayah penipuan. Sudah pasti JSJK sentiasa membantu anda untuk membantu jenayah penipuan secara dalam talian, dan juga dapatkan maklumat seperti yang telah dikongsikan oleh Komisioner Polis Datuk tadi untuk bercakap lebih lanjut tentang apakah aduan dan juga kerisauan anda tentang jenayah dalam talian ini. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.